pengarang. Pengarang kitab ni dia cerita kepada kita tentang syarat sah solat ni. Dan kita berhenti dulu di syarat yang ke-8. Kita imbas kembali, kita ulang sikit. Jadi syarat sah solat dikata ada 9. Pertama, kita kena tahu masuk waktu sama ada dengan yakin ataupun zon. Kita tak boleh pakai sembahyang ikut dan tak tahu waktu. Kena tengok waktu, sekurang-kurangnya jam lah kan. Kita duduk dalam rumah tu, bangkit tengah hari tu, terus sembahyang zuhur, tak boleh nah. Tengok dulu pukul berapa, pukul 1 kah, pukul 2 kah, kan? Kalau pukul 1 tak masuk lagi, pukul 2 boleh sembahyang zuhur. Yang kedua, syaratnya mesti menghadap qiblat. Syarat qiblat ni mesti kita ada ijtihad dululah. Kalau di masjid dah ada qiblat tak apa. Maksudnya di tempat yang kita belum tahu arah qiblat dia, jangan pakai terus sembahyang je nah. Maknanya kita cari dululah. Sekarang ada alat kompas apa semua, ataupun kita tanya orang. Jangan agak-agak kita baru pindah masuk rumah baru kan, kita tak tahu arah kiblat mana, berasa kot ni kot Allahu Akbar, tak boleh gitu nah. Jangan berasa, kita kena ada ijtihad. Sekurang-kurang kalau kita pandai tengok matahari, atau kita pandai tengok orang panggil longitude kompas tu, kalau dia pandai, maknanya apa saja ijtihad. Bila kita ijtihad, kalau salah tak apa, tak qada. Kita ijtihad, kita dah cuba cari ijtihad, contohnya pakai kompas ataupun sebagainya, kita sembahyang ke arah ni. Tiba-tiba kita orang barulah di rumah tu, tiba-tiba jiran pun bagi tahu, tak, ni kiblat tang ni kot ni, bukan kot ni, lari sikit. Batal ke tak batal, sah ke tidak solat kita? Sah, sebab kita ijtihad dulu nah, tak payah qada. Lain kalau cerita kita main agak-agak tu tak sah. Jadi kena tempat yang kita barulah, maknanya kita tak tahu lagi rumah kita, tak apalah, kita dah tahu lah. Yang ketiga, mesti tutup aurat. Ini semua reti belakang lah. Tutup aurat daripada pusat sampai lutut. Maksud tutup aurat ni tutup warna kulit tutup warna kulit. Tutup warna kulit yang nampak tu. Kalau pakaian yang nampak warna kulit tak boleh. Kalau jarang sikit-sikit tapi tak nampak warna kulit, tak apalah. Yang keempat, mengetahui kaifiyat solat fardu dan sunatnya. Ini sembahyang kita tengah belajar kan, ataupun semua orang pun dah reti dah naknya sembahyang ni. Cuma ni kita nak ulang-ulang, perbetul kalau ada salah silap kita. Kelima, suci dari hadas kecil dan besar. Ini pun semua orang tahu lah. Hadas kecil, hadas besar. Ini nanti dia akan ada bab dia lah. Hadas kecil ni apa? Benda yang membatalkan wuduk tu hadas kecil lah. Kentut, kita pegang kemaluan, keluar salah satu daripada dua jalan, kubul atau dubur, zakar atau punggung, keluar apa sahaja, semuanya batal wuduk. Keluar tikus ke, keluar kucing, keluar semua, keluar batu, mana ada keluar benda, tak mesti keluar angin. Yang kata kentut batal, keluar cacing batal tak? Batal juga. Cacing keluar kot pungkok batal. Apa sahaja keluar batal. Masuk tak batal, keluar batal. Kalau orang tu tengah wuduk, ada kawan dia buat je, masuk dalam punggung dia, batal wuduk. Tak batal lagi, dia tarik pun batal. Masuk tak batal. Masuk tak batal. Punggung kan ada lubang, dia boleh simpan. Dia simpan guli dalam tu, dia dah wuduk, dia simpan masuk guli. Contoh saja ni, nak cerita contoh kan. Batal dah wuduk, tak batal dia boleh pergi solat, guli dah dalam tu, biji batu dah. Kan ada kes orang simpan barang dalam tu kan, simpan dadah kan. Jadi masuk tak batal, keluar batal. Itu salah satunya. Sentuh perempuan, batal. Perempuan yang sah kita menikah dengan dia, isteri kan, batal lah solat, batal solat, batal wuduk. Maknanya kita berhadas tak boleh solat. Dan hadas besar ni, jenabah kita keluar air mani, kita perempuan dia main haid, dia main nifas, itu dipanggil hadas besar. Itu kena suci daripada itu. Syarat ke-6, suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Ini ada satu bab di dalam fiqh. Ulama menceritakan kepada kita jenis-jenis najis. Najis ada banyak dan ada yang dimaafkan. Kan? Itu kita dah cerita serba sikit lah. Contoh najis apa? Contohnya macam darah, macam bangkai binatang. Kalau ada di badan kita,
di pakaian kita, dan tempat yang bersentuh dengan kita ketika kita sujud tempat solat, tak boleh lah. Tak boleh. Jadi kalau benda yang kita tanggung ni sama juga, pakaian dan benda yang kita tanggung atas badan kita tak boleh. Dan ni macam kita pakai ni, kalau ada apa tek cicak ke apa tu tak boleh lah. Ada benda yang najis tapi dia dimaafkan. Contohnya sedikit dari darah. Darah kalau sikit dimaafkan. Kita ada nyamuk, darah nyamuk, darah kutu, darah bisui terkelak kena sikit kat baju, sikit tak apa. Lebih kurang kita kata besar kuku kan, itu tak apa. Kalau besar banyak, tu tak dimaafkan lah. Itu suci daripada najis dan sebagainya lah. Banyak lagi najis. Dan yang ketujuh, meninggal berkata-kata dengan sengaja. Bercakap dalam solat ni pun batal. Batal. Dua huruf batal dengan sengaja. Kalau terlupa tak apa lagi lah. Satu perkataan tak apa lagi lah. Tapi kalau sengaja, dua huruf batal. Satu huruf ada makna, batal. Dalam bahasa Melayu, satu huruf yang ada makna tak ada no? Tak ada. Hari itu kita cerita rasanya tak ada satu huruf tapi ada makna, tak ada. Tapi bahasa Arab ada perkataan yang satu huruf tapi ada makna. Contohnya qi, huruf qaf, satu huruf saja, qi. Maknanya apa? Jaga. Jaga-jaga. Dia tengah sembahyang, ada orang jalan nak jatuh longkang, dia kata qi, jaga, awas macam tu. Qi satu huruf, batal tak? Batal. Tapi kita orang Melayu, ki apa dia? Tak ada makna apa. Tak batal lah. Kalau dua batal. Dua dengan sengaja lah. Kalau tak sengaja tak apa. Tak sengaja tak apa. 6 kataan ke bawah tak apa. Kalau banyak batal. Habis di situ 7 syarat sah solat yang kita dah baca dulu. Baik, kita sambung yang hari ni punya. Yang hari ni katanya dan ke-8 syarat sah solat, meninggalkan, melebihkan rukun fi'li dengan sengaja. Rukun fi'li ni maknanya rukun yang jenis perbuatan, pergerakan. Jadi rukun ada berapa jenis? Ada yang ulama sebut terbahagi kepada 3, ada yang ulama kata terbahagi kepada 4. Maksudnya ada rukun qauliyah. Qauliyah ini qaul makna perkataan. Apa dia? Takbir, Fatihah, tasyahud akhir, selawat, salam, itu dipanggil rukun qauli. Rukun fi'li ni perbuatan. Apa rokok, apa sujud, itu dipanggil rukun fi'li. Dia ada rukun qalbi, qalbiyah. Qalbi maknanya dalam hati, apa? Niat. Dan satu lagi apa? Rukun apa? Ma'nawi. Ma'nawi, dia hanya ma'nawi. Apa dia? Tertib. Tertib tu sebahagian ulama kata jenis golongan dia rukun ma'nawi. Jadi yang tak boleh tambahnya apa? Fi'li. Adapun qauli tak apa. Fatihah baca 2 kali boleh tak apa. Dalam satu qiyam dia baca 2 Fatihah tak apa. Tapi kalau fi'li tak boleh. Contoh dia apa? Maka jika ia sujud 3 kali atau rukuk 2 kali, seperti macam mana sujud sampai 3 kali? Contoh dia bagi, seperti ia sujud di atas umpama suatu yang tajam, maka diangkatkan dahinya, maka sujud pula. Dia sujud lagi sekali. Dia sujud atas lantai. Kita main atas kapet tak apa, sedap mau kalau kita semayang atas simen, tambah simen tak buh mozaik apa semua tu bergerutu tu kan. Ada spasi apa, kita pun hampak kain nipis sahaja. Sujud Allah tak sedap, berasa sakit dai. Kita pun angkat, kita letak balik. Itu dipanggil 2 sujud. Seret lain Seret bukan angkat. Seret dia tak macam tu. Dia seret tepi. Itu tak nama 2 sujud, itu tak nama angkat. Ni dia dah letak dan ada tamakninah. Dia sujud, dia tak kepala, ada qadar tamakninah dah, subhanallah dah, berasa tak sedap kepala, tajam. Dia angkat, dia letak tepi. Itu dipanggil 2 sujud. Dia mengulang, dia menambah rukun fi'li.
maka batal solat dia nah. Adapun orang yang melantun kepala dia, itu tak panggil dia sujud sebab dia tak ada tamak-ninah lagi. Dia kan sujud dekat terangkat kepala dia. Jadi 2 kali sujud dah. Itu tak panggil 2 kali sujud sebab yang pertama tak dipanggil sujud. Dipanggil sujud apabila sudah ada tamak-ninah. Dia letak kepala, tamak-ninah. Subhanallah. Itu pun panggil sujud kalau dia turun, terangkat, terlantun kepala dia. Hak pertama tu tak ada tamak-ninah lagi dan tak dikira sujud lagi. Itu tak dipanggil tambah. Yang tu tak apa. Kalau melantun tak apa. Yang tak boleh dia letak ada qadar tamak-ninah, lepas tu dia angkat ubah. Itu tak boleh. Itu dipanggil menambah rukun fi'li. Nescaya menambahi sujud jikalau sedikit diangkatkan kepalanya sekalipun. Itu dinamakan apa? Menambah sujud. Walaupun sikit diangkat. Yang penting diangkat. Walaupun sikit saja. Dia bukan angkat sampai duduk dah. Bukan angkat duduk lepas tu turun tak. Dia angkat sikit je. Ubah. Itu dipanggil dua. Dia tahu. Walaupun sikit. Maka dinamakan menambahi rukun fi'li, maka batal sembahyangnya dengan dia. Batal hukum dia. Sebab apa? Sebab kita menambah-nambah tertib. Habis. Itu rukun fi'li. Kemudian ditambah lagi dia cerita. Dan demikian lagi wajib meninggalkan perbuatan yang bukan daripada jenis sembahyang. Perbuatan ni maknanya pergerakan. Maknanya dia tak bagi kita bergerak-gerak di dalam solat. Gerak yang bukan daripada jenis sembahyang. Sembahyang memang bergerak. Berdiri, rokok, tidak. Itu semua bergerak. Itu tak apa. Angkat tangan, Allah. Itu bergerak semua. Tapi gerakan solat orang panggil. Kalau dia buat macam ni, ini bukan gerakan solat. Jadi gerakan yang selain dari gerakan solat tidak dibenarkan apabila 3 kali berturut-turut. 3 kali berturut-turut. Contoh dia bagi. Seperti memukul 3 kali pukul. Tampaklah dia nak pukul. Siapa dalam solat? Dia tampak nyamuk. Sekali pak berturut-turut 3 kali tampak. Itu dipanggil 3 kali berturut-turut batal. Atau melangkah 3 langkah berturut-turut. Atau lainnya daripadanya. Atau lainlah pergerakan yang lain. Gerak tangan, gerak kaki. Atau 1 langkah yang keji. Baik. Ada pergerakan yang dibenarkan, yang bukan daripada pergerakan solat lah cerita dia. Solat tak apa. Angkat tangan takbir tu tak apa. Ni ceritanya pergerakan selain daripada pergerakan solat. Ada yang masalah dibenarkan, ada masalah yang tak dibenarkan. Baik. Pergerakan yang tak dibenarkan apa? Pergerakan daripada anggota yang besar. Pergerakan daripada anggota yang besar. Contohnya apa? Tangan, kaki, kepala. Itu dipanggil anggota besar. Apabila 3 kali berturut-turut batal. Macam mana dikira 3 kali? Tak sama antara kaki dengan tangan. Sebab tangan lebih kecil daripada kaki. Maka ulama' berpendapat tangan ni pergi balik dikira 1. Macam ni. Macam mana? Okay, kalau tangan dia lurus, dia angkat. Macam ni. Dia duduk semayang macam ni kan? Dia buat macam ni. Dia angkat, dia letak. Itu dikira 1. 1 Tak sama dengan kaki. Kaki, bila dia letak di depan, itu dikira 1. Kalau dia tarik belakang, dikira 2. Kaki pi balik kira 2. Kalau 2 kaki, dia langkah 1, dia langkah lagi 1, dikira 2. Tapi tangan, ulama kata, dia lebih kecil daripada kaki, maka dia pergi dan balik, itu dikira 1. Itu untuk tangan. Jadi maknanya, kalau dia garu macam ni, dia garu macam mana? 1, 2, batal tak? Tak batal. Kalau sekali lagi, batal. Jadi tangan ni pergi dan balik itu dikira 1. Faham perbezaan antara gerak tangan dan gerak kaki. Itu dhabit yang disebut oleh ulama. Baik, itu 3 kali berturut-turut. Ada jenis gerakan yang tak perlu 3 kali berturut-turut untuk batal. Dia 3 batal, 2 tak tak batal.
Dua tak batal. Ataupun satu dan selang-selang tak betul-betul tak apa. Macam kita lah bergerak pergi depan, bergerak rapat saf kan. Dia langkah satu, dia berhenti. Dia langkah satu, berhenti. Maknanya tu dua, lepas tu dua, bukan tiga dah. Tiga ni makna satu, dua, tiga, batal. Dia buat tu berturut-turut. Kalau satu, berhenti. Lepas tu dia langkah lagi, satu, itu dikira satu. Tak apa. Kalau dia putih-putih, tak apa. Kalau berturut-turut, tak boleh. Berapa yang tak boleh? Tiga. Dua berturut-turut, tak apa. Ada pergerakan yang satu pun tak boleh. Apa dia? Di sini, dia kata, apa contoh dia bagi tadi? Lompat yang keji. Lompat yang keji. Ini bahasa terjemahan kitab tua, kitab lama. Dia kata lompat yang keji. Sebab dia terjemah daripada kalimah bahasa Arab wasbah fahishah. Fahish tu terjemah Melayu dia keji. Maksud dobit keji di sini, kenapa dipanggil keji? Sebab dia lompat itu pergerakan tu berlaku seluruh badan. Bila dia lompat, apa yang bergerak? Satu badan bergerak. Kepala sampai hujung kaki semua bergerak. Tu nak kira berapa tu? Walaupun kita kata satu lompatan, tapi semua bergerak, maka batal. Satu lompatan batal. Jangan melompat dalam sembahyang. Siapa nak melompat dalam sembahyang? Contoh. Sebab pergerakan ni sama ada dia ingat ataupun dia tak ingat, batal lah. Contohnya apa? Contoh ada tikus lalu, dia terkejut, dia lompat. Batal tak solat dah? Batal. Batal, lompat batal. Lompat yang keji, maknanya bergerak seluruh badan. Ada tak pergerakan yang tak apa? Walaupun banyak tak apa, ada. Pergerakan apa yang dibenarkan syarak? Ada 4 jenis pergerakan. Pertama, pergerakan kalau hasil dia daripada anggota yang kecil. Anggota yang kecil, ulama membilang dia ada lebih kurang 6 atau 7. Apa dia? Bibir mulut, dipanggil anggota kecil. Dia bukan baca Quran, dia saja duk kumat kamit. Orang kata jampi ke apa ni? Dia senaman bibir, senaman mulut, lenguh. Dia buat tu. Batal tak salat? Kepala jangan gerak. Kepala gerak batal. Ni mulut ni. Bibir ni, bibir. Batal tak? Bibir dianggap anggota kecil. Telinga juga dianggap anggota kecil. Telinga boleh bergerak? Boleh bergerak. Boleh lah. Ramai orang boleh bergerak. Telinga boleh gerak. Macam tikusnya gede-gede. Batal tak? Dia gerak banyak kali. Batal tak? Telinga gerak tak batal. Lidah batal tak? Duduk dalam mulut, duduk gerak lidah, duduk pimai, duduk garu ni, garu lengit, batal tak? Tak batal lah. Atau dia jelai keluar masuk, tak keluar masuk. Dia buat apa tu? Tak batal lah. Kotlah dia gatai lidah, dia duduk garu kat gigi dia tu kan. Batal tak? Tak lah. Lidah dianggap kecil. Dan juga termasuk juga fuqaha pun sebut zakar lelaki. Tak kira lah dia jenis besar ke kecil, dia dianggap anggota kecil. Maknanya tak batal walaupun dia gerak banyak kali. Boleh gerak lah. Boleh gerak, jangan tanya. Jangan tanya macam mana, semua orang lelaki dia tahu. Jadi dia boleh gerak. Tak batal lah. Walaupun banyak kali gerak, tak batal. Sebab dia anggota kecil. Dan anggota kecil juga lagi kelopak mata. Kelopak mata dianggap anggota kecil. Dia duduk main buka tutup. Tak boleh buka tutup. Jenah lah, no? Mayangnya kena kipas angin tala dekat muka tu. Jenah berayak mata kalau tak boleh bergerak kan. Dan juga jari. Tapak tangan tak termasuk lah, jari. Jari kalau dia garu macam tu. Dia garu macam tu. Ada tak betul? Dia buat macam tu. Dia mayang tu. Dia gatai kepala, dia angkat. Dia buat ni. Batal tak? Tak batal walaupun banyak. Jari dianggap anggota kecil, tak batal. Tapi kalau dia gerak sekali tangan macam tu. Dia garu macam tu. Dia buat macam tu. Batal tak? Itu batal. Sebab dia ni besar. Kalau jari sahaja tak batal. Jari dianggap anggota kecil. Itu pertama, masalah pertama yang gerakan banyak tidak batal. Masalah kedua,
gerakan banyak yang tak batal. Contohnya musim sejuk, pasang aircon. Jadi kita jadi apa? Menggigil kan. Macam sekali jadi jadi tu. Bergerak banyak. Tu tak apa tak? Tu bi ghairi ikhtiar. Bukan dengan kehendak kita, tu kita tak boleh nak tahan tu. Dia automatik kita cuba tak mau bergetak pun dia getak juga. Yang tu tak apa, tak ada masalah. Tidak ada masalah. Itu contoh yang kedua. Yang ketiga, bagi orang yang dibalakan, Allah bagi dia azzakallah penyakit gatal yang dia tak tahan. Dia tak boleh kalau tak garu. Allah Akbar, garu sikit-sikit tak boleh ni, dia kena macam ni. Tak boleh sikit-sikit dia kena macam ni. Kuat. Banyak panjang sampai sini dia kena. Dia tak tahan, dia memang penyakit dia gatal. Tak garu 5 minit, boleh mati. Maknanya dia kena garu, dia kata dia dilanda satu penyakit. Azakallah, mudahan Allah tak bagi kita penyakit yang pelik-pelik. Orang yang macam ni walaupun dia gerak banyak sebab garu bukan gerak sebab lain tak kira, ni gerak sebab dia gatal nak garu. Ini sebab apa? Sebab darurat, dia tak boleh tahan. Dia nak sembahyang macam mana? Setiap 2-3 seminit nak garu, seminit nak garu, dia tak tahan. Jadi orang yang macam ni dimaafkan pergerakan. Dan yang terakhir adalah solat syiddatul khauf. Ini saya pernah sebut dulu sekali kan, masa muqaddimah dalam Munnatul Musalli, dipanggil dipanggil solat syiddatul khauf. Syiddatul khauf. Ada sembahyang khauf, ada sembahyang syiddatul khauf. Itu nama sembahyang apa tu? Sembahyang khauf ni makna takut, ketakutan. Syiddah ni makna bersangatan takut. Zaman Nabi kita tahu sirah Nabi banyak berlaku perang kan. Jadi walaupun dalam peperangan sahabat tetap berperang. Bukan sembahyang dalam perang tu dah. Maksudnya contoh bila dah perang mungkin depa berehat di perkhemahan, depa solat. Jadi musuh ni mengintai-ngintai. Sebab musuh ni depa kata orang Islam ni depa sayang dengan solat ni lebih daripada sembahyang harta depa lagi. Kalau hampa nak menang, hampa serang depa waktu depa tengah solat. Ketika itu turun wahyu, Allah Nabi ajar kepada sahabat sembahyang namanya sembahyang khauf, ada tertib dia. Kalau buat 2 saf, salah satu jenisnya solat khauf tu, saf depan rokok, saf belakang tunggu. Kemudian saf depan sujud, saf belakang pun tunggu, jagalah maknanya. Macam tu lebih kuranglah ada tertibnya. Maknanya satu saf jaga, satu saf rokok. Sebab apa tak sembahyang asing-asingnya? Sembahyanglah asing-asing. Buat 2 kumpulan, seorang sembahyang, seorang ni jaga. Lepas tu seorang ni sembahyang, seorang ni jaga. Kenapa tak buat macam tu? Kenapa dia tak buat macam tu? Buat jemaah 2. Sebab mereka nak berimamkan Rasulullah. Mereka nak berimamkan Rasulullah. Rasulullah sembahyang sekali. Saya mana ulang dah. Rasulullah sembahyang sekali. Jadi semua nak sembahyang sekali dengan Rasulullah. Jadi buat secara syiddatul khauf. Sembahyang khauf. Tapi sembahyang khauf tak ada pergerakan yang banyak. Yang saya sebut di sini adalah syiddatul khauf. Syiddatul khauf ni apa? Ketika orang menyerang kita di tengah solat, maka ketika itu kita boleh bergerak. Boleh berlawan, bersilat, terajang, sepak, semua boleh. Tak ada masalah. Itu dipanggil sembahyang syiddatul khauf. Tengah-tengah main Allahu Akbar. Mai orang serang kita. Lawan lah. Takkan kita nak biar aku tengah sembahyang tak boleh gerak. Bukan macam tu tak. Sembahyang lawan lah. Dia tetap kita elak. Yang tu lah nanya boleh gerak. Dia tahu sembahyang pun gerak. Tapi mulut tak boleh cakap lah. Aku sembahyang syiddatul khauf. Batal sembahyang. Mulut tak boleh cakap, tapi pergerakan dibenarkan. Nak melompat, nak berguling, nak berkalih daripada kiblat, tak ada masalah. Taekwondo ke, capoeira ke, silat gayung ke apa, tak ada masalah. Keluar semua tak batal. Tak batal lah. Itu di antara pergerakan yang diberi kebenaran kepada kita dalam solat. Tapi hak tu jarang berlaku lah. Kalau orang curi barang kita tengah solat kan, ada sekarang orang curi barang dalam masjid kan. Ada orang curi dalam masjid. Tu orang curinya jadi belah orang perempuan kan. Saya pernah tengok video-video lah kan, orang rakam tu. Kawan tu sujud,
ada orang ambil beg awak pelari. Biar buat apa? Biar apa? Pilihkan. Biar apa? Pilihkan. Jadi adakah tu nama syiddatul khauf? Adakah batal solat kita? Ini ada dua pendapat ulama. Ini bukan khauf, bukan takut dah. Dia yang takut, dia lari, kita pilihkan dia. Bukan syiddatul khauf. Kata ni tak termasuk syiddatul khauf, maka batal. Ada sebahagian ulama kata termasuk. Dua-dua dalam mazhab Syafi'i kita. Ada yang kata tak masuk, ada yang kata masuk. Kalau ikut yang kata masuk, mana tak batal. Kita tengah maya, orang ambil handphone kita, kita lari, terajang dia, sepak dia, ambil balik handphone, buh lampu kek, lepas tu rokok Allah Akbar. Boleh macam tu. Boleh. Kalau ikut yang kata syiddatul khauf pada masalah yang macam ni lah. Ada khilaf pendapat. Habis. Mana tadi? Seperti melompat, maka batal sembahyang dengan dia, tetapi dimaafkan perbuatan yang sedikit jikalau banyak sekalipun, seperti menggerakkan anak jarinya, membilang tasbih. Ini contohlah, dia bilang tasbih. Kalau kita sembahyang sunat tasbih bulan Ramadan nampak tak? Main tasbih Ramadan ni tak ada. Jadi kan ada orang buat solat sunat tasbih. Sembahyang tu ada tasbih, ada sampai bilang tak 10. Jadi dia sambil tasbih dia bilang macam tu. Dia buat macam tu. Patah tak? Tak apa. Atau menggaru-garu dengan anak jarinya dengan tiada bergerak tapak tangannya, tiada batal sembahyangnya dengan dia. Itu masalah yang saya contoh tadi. Habis. Dan kesembilan, syarat terakhir dalam syarat sah solat. Jangan mengerjakan suatu yang membatalkan puasa di dalam sembahyang. Contoh apa? Seperti makan dan minum dan memasukkan suatu dalam rongga yang terbuka. Jadi benda yang membatalkan puasa apabila kita buat di dalam solat, maka batal solat. Bukan batal wuduk nah. Bukan batal wuduk, batal solat. Yang kata batal wuduk lah. Batal solat, bukan batal wuduk. Batal solat, kita solat sekali lagi lah buat. Contoh dia apa? Makan dan minum. Makan dan minum. Dan memasukkan suatu dalam rongga yang terbuka, korek hidung, korek telinga. Maksudnya masuk sampai ke had batin. Maksudnya begitu. Dan sampai kepada batin keduanya. Maka jikalau dengan digagahi dia atas perbuatan yang demikian itu sekalipun, walaupun digagahi, walaupun orang paksa kita tengah sembahyang Allahu Akbar, orang pegang kepala kita, jolok, aku nak cek COVID ni, pom dah buh yang jolok tu. Kan COVID orang cek tu maksudlah tu. Orang suruh pites tak mau, tak apa, cek tunggu saat sembahyang aku buat. Dia tengah sembahyang pegang dah, jolok, batal dah solat? Batal. Walaupun digagahi nah, walaupun digagahi. Bukan kita yang buat pun, walaupun bukan kita buat, batal. Sebab benda tu membatalkan puasa. Kecuali makan yang sikit. Makan yang sikit dengan sebab lupa. Dengan sebab lupa, tak batal. Sikit tu qadar dia apa? Di dalam kitab dhabit dia besar biji apa kecil tu kita makbuh tabuk. Biji sawi ke kecil? Sawi kecil tu. Biji lengar ke apa orang dia? Biji sawi, biji lengar, biji sawi. Tu hak kecil tera tu kalau lupa sebiji tak apa. Macam mana makan tengah mayang, duk lekat je lah gigi berlubang, makan cucuk terlekat dalam biji tu kecil dan tu, ataupun benda apa sajalah yang saiz dia kecil. Kita terlupa, lepas tu tertelan, batal? Tak batal kalau lupa. Tak batal kalau lupa, kalau sikit. Lupa dan sikit, dua nah, lupa dan sikit kecil. Kalau banyak, maknanya lebih besar, 2 biji atau 2 biji sawi ataupun nasi ke, tu batal. Lupa makan nasi lemak sebungkus sampai habis tengah sembahyang, mana boleh. Batal.
Tak sama dengan puasa lah. Puasa seperiuk pun tak batal kalau lupa, betul tak? Hari pertama puasa, dia tak pernah puasa sunat. Hari pertama bulan Ramadan dia puasa. Orang makan sok, dia tak bangkit sok. Bangkit pagi tengok, ai, atas meja ada daging masuk kurma. Selalu pagi-pagi ramai orang sarapan. Hari ni awak sunyi rumah dia lah. Dia pun belasah seorang, habis segelas dah. Apa yak nyok segelas nasi 2 pinggan. Lepas tu mak dia kata, hang tak puasa ah? Dia tu, oh lupa. Batal tak? Tak batal walaupun sepinggan. Tapi dalam solat batal walaupun lupa jika banyak. Yang tak batal sikit dan lupa. Kalau banyak, lupa ke tak lupa ke batal. Banyak lupa tak lupa batal. Itu solat. Sebab apa tak sama solat dengan puasa? Sebab petang ni tak sama solat dengan puasa. Puasa banyak tak batal. Apa dia? Puasa banyak tak batal kalau lupa. Sembahyang banyak batal walaupun lupa. Kenapa tak sama? Sebab dia puasa adalah satu ibadah, kita kata apa? Imsak, menahan diri. Jadi ada tak benda yang mengingatkan kita kepada ibadah puasa? Mana ada? Kita baring pun puasa, kita tidur pun puasa, kita berjalan pun puasa. Pekerjaan harian kita, gerak harian kita macam biasa. Puasa dengan tak puasa sama pergerakan harian kita. Jadi tak ada benda yang mengingatkan kita kepada kita sedang berpuasa. Sebab itulah bila terlupa dimaafkan. Kalau tak maaf payah, ramai orang lupa. Orang Melayu kan mudah lupa. Jadi kalau macam tu pakat habis batal puasa orang Melayu. Sebab dia selalu lupa. Jadi syarak maafkanlah. Tapi dalam solat tak dimaafkan. Sebab apa? Tengah duduk pegang macam ni, takkan tak ingat apa-apa. Kan? Tengah Allahu Akbar duduk macam ni, takkan tak ingat tengah sembahyang. Tengah rokok, takkan tak ingat tengah sembahyang. Tengah sujud, takkan kita tak ingat tengah sembahyang. Jadi sebab itulah syarak tak maafkan jika banyak. Sebab apa? Kita ada pergerakan yang mengingatkan kita kepada ibadah. Jadi syarak tak maafkan walaupun kita lupa. Yang dimaaf hanya sikit dan lupa. Itu tak apa dimaafkan. Kerana nadir yang demikian itu. Nadir ini jarang digagahi tadilah. Orang jolok lubang hidung kita, orang paksa kita makan. Hang makan. Kalau hang tak makan, aku bunuh, aku tembak. Dia pun makan dalam solat. Batal tak? Batal. Sebab apa? Sebab benda tu jarang-jarang berlaku. Mana ada orang paksa kita tengah sembahyang buat macam tu. Habis. Dan 2 gerak atau 2 langkah sedikit namanya pada uruf tiada batal. Ini dia nak cerita balik pada had syarat tadi. 2 langkah yang sikit namanya pada uruf tidak batal. Tidak batal sembahyang dengannya. Inilah 9 syarat, maka wajib kita peliharakan dia supaya sah sembahyangnya. Kena jagalah. Yang 9 ini syarat sah kita kena jaga. Dan jikalau ditinggal satu syarat padanya tiada sah sembahyangnya. Tinggal satu tak boleh. Tinggal apa? Tinggal tak menghadap kiblat, tinggal tak tutup aurat, tinggal dia tak berwuduk dan sebagainya, itu batal puasa. Bukan batal tak sah puasa. Kalau benda tu berlaku tengah solat, batal. Kalau benda tu berlaku sebelum solat, dinamakan tidak sah. Ada beza antara sah dan batal. Batal ni maknanya benda tu dah sah, tiba-tiba batal di tengah-tengah, itu kita sebut batal. Tengah sembahyang Allahu Akbar, sembahyang sah tak? Sah. Tengah sembahyang terkentut, itu namanya batal. Kalau sembahyang yang tidak sah ni dari awal lagi, kita tak berwuduk, kita sembahyang Allahu Akbar, batal tak sembahyang? Kita tak kata batal, kita kata tidak sah. Sembahyang kita tu dari awal lagi tak dikira, maka dipanggil tidak sah. Kalau batal maknanya benda tu sah, tetapi berlaku khalal, berlaku benda yang
merosakkan solat kita di pertengahan, kita panggil batal. Ada beza cara ulama sebut sah dan batal. Habis, kemudian dia akan nak masuk pula lah cerita pasal rukun sembahyang satu persatu. Dia nak tafsir pada kita rukun sembahyang pula. Dia kata, dan demikian lagi setengah daripada orang yang memeliharakan sembahyang dan mendirikan seperti yang disuruh Allah dan Rasulnya, hendaklah ia mengetahui dan mengerjakan segala rukunnya. Kena tahu segala rukun pula. Maka erti sembahyang itu ibarah daripada suku-sukunya. Suku-suku ni maknanya juzuk daripada rukun. Suku-sukunya yang ia suku-suku tadi, kejadian yang masuk di dalam mahiyahnya. Mahiyah ini maknanya hakikat sembahyang. Makna rukun ini adalah mahiyah, hakikat solat. Itu dipanggil rukun. Rukun ini adalah hakikat solat. Syarat bukan hakikat solat. Dia ada beza syarat, ada namanya rukun kan. Rukun ini hakikat solat. Nak namanya solat tu apa? Mesti ada rukun. Itu dipanggil. Adapun mahiyah ni suatu benda yang syarat ni suatu benda yang luar, bukan solat. Dia bukan solat, tapi untuk mensahkan ataupun untuk menjadikan solat itu sempurna dipanggil syarat. Itu beza antara syarat dan rukun. Saya bagi contoh. Mudah faham. Kalau orang nak buat mi segera, nak masak Maggi, apa dia, kita kata apa? Air kan. Maggi tu terdiri dari air, mi dia kan, perencah dia. Tu tiga kan. Ini dipanggil apa? Maggi. Ada tiga ni namanya Maggi. Tak ada tiga ni tak nama Maggi. Tak ada satu pun tak nama Maggi. Buah ayak, buah perencah, mi dia tak ada, nama Maggi tak? Tak nama Maggi. Buah Maggi saja, buah perencah saja, ayak tak ada, nama Maggi tak? Tak nama Maggi. Kalau ada apa lagi? Ada Maggi, ada ayak, perencah tak buah, nama Maggi tak? Tak nama Maggi, orang tak mau makan. Jadi ini dipanggil rukun. Hakikat Maggi tu, mahiyah Maggi tu, rukun Maggi tu, tiga ni. Tak ada satu tak panggil Maggi, orang tak mau makan. Dia benda hakikat satu benda tu, itu dipanggil rukun. Adapun syarat ni benda luar, dia bukan Maggi, tapi nak jadi Maggi tu kena ada syarat. Apa dia? Api. Tak ada api nak masak ke mana? Kena ada api, kena ada mangkuk. Kena ada mangkuk, kena ada sudu. Tu tak sudu tak termasuklah kan. Jadi perlu ada mangkuk. Syarat nak makan Maggi kena ada mangkuk. Syarat nak makan Maggi kena ada dapur gas. Tak ada dapur gas, tak boleh masak Maggi. Tapi dapur gas tu namanya Maggi kan? Dapur gas bukan Maggi, mangkuk pun bukan Maggi. Dia benda luar, dia bukan Maggi. Tapi nak ada Maggi kena ada dia. Dia benda asing. Rukun hakikat Maggi, mahiyah. Begitulah kita kata syarat sah solat, rukun solat. Apa beza syarat dan rukun? Dua-dua kita kena ada. Rukun ini hakikat solat tu. Tak ada ni tak nama solat. Syarat ni benda luar untuk mensahkan solat. Masalan contohnya, salah satu rukun solat apa? Kita nak habis waktu, kita cerita ni je lah. Tak mau masuk niat masuk niat gitu tak ada panjang. Jadi apa tadi? Solat, salah satu contoh rukun solat apa? Sujud. Kalau orang tu sembahyang tapi tak sujud, nama solat ke? Tak nama solat. Kecuali apa? Sembahyang jenazah tak sujud. Itu rukun sembahyang jenazah. Rukun juga dia tak ada. Kalau orang tak rokok, nama solat? Tak nama, sebab dia rukun. Rukun ini hakikat solat. Macam hakikat manusia tu apa? Ada kepala, ada badan, ada jantung. Itu dipanggil hakikat diri manusia. Benda tu mesti ada. Kalau tak ada, tak nama manusia. Ada kepala saja terbang, tak nama manusia. Orang panggil apa? Orang panggil apa tu? Orang panggil apa? Bola api apa? Lansiak apa? Tulung. Orang Perak panggil apa tak? Hak bawa perut terbang tu bukan manusia. Itu kepala macam manusia. Kepala sahaja, hak lain tak ada, rukun yang lain tak ada. Macam itulah solat. Solat ni perlu ada. 13 rukun tu kena ada semua. Buang satu, tak nama solat. Itu maknanya rukun mahiyah bagi solat.
dan tiada dapat dijabarkan dengan sujud sahwi. Dan benda tu tak boleh ditampung. Kalau terlupa, kita tak boleh sujud sahwi. Dan segala sunatnya dan barang yang dijabarkan dengan sujud daripadanya sunat ab'ad, dan barang yang tiada dijabarkan dengan sujud sahwi dinamakan hai'ah. Jadi sembahyang ni ada yang sunat, ada rukun. Kalau sunat ada dua, sunat hai'ah dan sunat ab'ad. Sunat ab'ad ni kalau kita tinggal, sunat kita ganti balik. Ganti dengan apa? Tampungkan dengan apa? Tampungkan dengan sujud sahwi. Sujud sahwi kan. Kalau sunat hai'ah kalau kita tinggal habis gitulah. Macam manusia ni kalau benda hak sunat-sunatnya apa? Bulu kening, misai jambang, itu tak wajib ada. Kalau orang tak ada kening pun panggil orang lagi, betul tak? Orang tak ada jambang pun panggil orang lagi. Habis. Tu berhenti tepat dah tu. Maka rukunnya itu 13 perkara. Pertama niat, Allah alam. Berhenti situ. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Allahumma 'allimna ma jahilna وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين وجعلنا من المخلصين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.